Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Awani 7.45 dan berikut adalah tumpuan kami untuk hari ini. Sultan Nazrin bimbang rasuah pada skala sangat bahaya. Orang Melayu mula berubah akibat ketagih kaya amal rasuah, kata Musa Hitam. Bella beri keterangan secara tertutup. Mahkamah Tinggi hari ini membenarkan permohonan pendakwaan supaya seorang saksi pembelaan dalam kes rasuah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, supaya digugurkan. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sequeirah ketika memutuskan perkara itu berkata, permohonan pendakwaan dilakukan atas alasan keterangan Jeffrey Jamil, saksi ketiga pembelaan, berbeza dengan keterangan bertulisnya. Sequeirah berkata permohonan pendakwaan itu dibuat di bawah Seksyen 155-C Akta Keterangan 1950, tidak termasuk dalam bidang kuasa Akta Rahsia Rasmi. Terdahulu, Ketua Pendakwaan Datuk Raja Rosella Raja Toran membuat permohonan itu sewaktu menyoal balas Jeffrey. Jeffrey memberitahu mahkamah bahawa Ahmad Zahid telah membenarkan syarikatnya Teknik Sempurna Senderan Berhad untuk membina sebuah masjid dan sekolah agama di Melaka dengan nilai 9.9 juta ringgit dan dana itu datang dari Yayasan Akal Budi milik Presiden UMNO itu. Jeffrey berkata, dia telah membuat kenyataan itu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada 2018 tetapi tidak dapat mengingatinya pada masa kini, sekaligus mendorong Raja Rosella untuk membuat permohonan pertuduhan itu. Ketua Pembelaan Datuk Hisham T. Potek bagaimanapun membantah atas alasan keterangan Jeffrey itu telah diklasifikasikan di bawah OSA. Raja Rosella bagaimanapun berkata keterangan Jeffrey boleh dicabar di bawah Akta Keterangan kerana bukti yang dikemukakan berbeza dengan kenyataan terdahulu. Remaja perempuan berusia 13 tahun yang dikenali sebagai Bella hadir di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Khamis bagi memberi keterangan berhubung dakwaan menjadi mangsa dera pengasas rumah bonda Siti Bainun Amr Azali. Prosiding membabitkan saksi pendakwaan ke-18 itu bagaimanapun dilakukan secara tertutup yang hanya melibatkan hakim, pihak pendakwaan dan pasukan pembela. Timbalan Pendakwa Raya Zulfinas Abbas memohon prosiding secara tertutup berikutan saksi merupakan mangsa bagi kes berkenaan. Sementara itu, Bella yang merupakan kanak-kanak kurang upaya ditemani doktor psikologi dari Jabatan Peguam Negara dan seorang pengiring dari Jabatan Kebajikan Masyarakat sepanjang prosiding. Siti Bainun, 30 tahun, mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan, mengabaikan dan menganiaya remaja itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya. Jawatankuasa Pilihan Khas bagi Rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 akan bermesyuarat minggu depan bagi memuktamadkan beberapa pindaan. Pengerusinya yang juga merupakan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata sebelum ini jawatankuasa sudah 3 kali bermesyuarat dan mesyuarat akan datang bertujuan memurnikan beberapa pindaan yang dibuat. Minggu depan kita ada mesyuarat untuk muktamadkan beberapa pindaan. So kita dah 3 kali bermesyuarat. Akta itu dimurnikan, ada sedikit sebanyak pindaan yang telah pun dibuat supaya diperjelaskan kuasa, penguatkuasa dan juga diperjelaskan tentang hukuman dan denda dan sebagainya. Dan saya dapati bahawa pindaan semua itu adalah sangat-sangat munasabah dan dapat memperkuatkan lagi penerimaan ahli-ahli parlimen kepada rang undang-undang itu, insyaAllah. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media selepas merasmikan 25th Joint Malaysia-Singapore Nursing Conference 2022 di Hotel Thistle, Johor Bahru. Sebelum itu, Jawatankuasa Pilihan Khas RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 yang dianggotai 12 ahli parlimen daripada Blok Kerajaan dan Pembangkang mengadakan mesyuarat bagi memperincikan beberapa pindaan.
27 Julai lalu, Khairi membentangkan RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat. Ia antara lain mengetengahkan larangan merokok apa-apa produk tembakau atau pengganti tembakau serta larangan penggunaan peranti perokok oleh mana-mana individu yang lahir pada 2007 dan seterusnya. Isu kekurangan tenaga kerja asing seperti didakwa sesetengah majikan bukan berpunca daripada Kementerian Sumber Manusia. Sebaliknya, masalah di peringkat majikan dan agensi. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, sesetengah majikan memilih pekerja asing dari negara sumber tertentu sahaja meskipun kota dikeluarkan terhad, menyebabkan isu itu terus berlarutan. Tak ada masalah saya dengar. Sebelum ni sebab ramai majikan dia punya preferred pekerja adalah daripada Bangladesh dan Indonesia sebab bahasa, agama, budaya dan sebagainya. Tetapi hari ini kita lihat dari segi pengambilan di Bangladesh dan Indonesia pun dah mula kurang. So maka kita cadangkan majikan ambil dari negara-negara lain. Sebelum ni Jangan hanya bergantung pada satu negara saja. Sebelum ni Sebab apabila kita bergantung pada satu negara, banyak sangat syarat. So mereka tahu kita bergantung pada mereka. So apabila kita berbincang pasal MOU dan sebagainya, pelbagai syarat ditetapkan. So maka saya minta majikan untuk pilih negara-negara lain. Jelas Saravanan, ketika ini kerajaan menerusi Kementerian Sumber Manusia telah meluluskan kuota 400,000 pekerja asing menerusi MOU bersama 14 buah negara sumber. Malah kementeriannya turut meminta majikan agar menggajikan pekerja daripada negara Sri Lanka dengan 10,000 kuota yang diberikan ketika ini. Tambah Saravanan, pelbagai langkah telah diambil kerajaan bagi menangani isu kekurangan tenaga kerja sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Ia termasuk menambah jumlah agensi pengambilan buruh asing daripada 25 kepada 100 agensi. Malaysia memerlukan kira-kira 8,000 pakar perubatan keluarga untuk ditempatkan di semua klinik kesihatan. Setakat ini, negara hanya mempunyai 1,100 pakar perubatan keluarga. Sekarang ni dalam kapasiti kita, memang kita memerlukan lebih kurang 8,000 perubatan keluarga supaya dapat ditempatkan di semua klinik-klinik kita. Tapi kita dalam proses untuk meningkatkan lagi usaha kita, iaitu daripada program Masters Perubatan Keluarga di tempatan, universiti tempatan. Jadi kita mungkin akan bekerjasama banyak lagi dengan kolej-kolej di luar negara. Jadi mungkin kita akan meningkatkan jumlah kes-kes pakar-pakar perubatan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selamat tiba di New York bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-77. Pesawat yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa John F. Kennedy pada jam 4.10 pagi waktu tempatan. Ketibaannya disambut oleh Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah dan Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin. Perdana Menteri dijangka menyampaikan ucapan negara di Ibu Pejabat PBB pada Jumaat sebahagian daripada sesi debat umum yang berlangsung dari 20 hingga 26 September. Ini sekaligus menjadi penampilan pertama beliau secara fizikal di pentas UNGA selepas menghadiri sesi ke-76 tahun lepas secara maya ekoran pandemik COVID-19. Di samping sesi debat umum, Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan-rakan sejawat sepanjang lawatan selama 3 hari di New York. Pertemuan empat mata akan diadakan bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Palestin Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Beliau turut akan bermesyuarat dengan Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres sebelum lawatannya diakhiri dengan majlis makan malam bersama diaspora Malaysia di New York. Seramai 1,136 jururawat grade U29 kontrak keluaran Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan 2,804 jururawat swasta yang dilantik secara kontrak serta masih berkhidmat di KKM bagi menyokong perkhidmatan kesihatan khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 akan diserapkan ke jawatan tetap. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata pelantikan itu akan dibuat secara berfasa dalam tempoh suku keempat tahun 2022 dan suku pertama pada tahun 2023. Katanya pelantikan tetap juga melibatkan jururawat masyarakat grade U19 sebagai jururawat grade U29.
Dalam hal ini, KKM bercadang untuk menggunakan 2,775 jawatan jururawat masyarakat grade 19 yang kosong untuk diisi oleh graduan jururawat daripada Institut Latihan KKM maupun swasta sekiranya permohonan untuk memfleksikan jawatan ini diluluskan. Perkara ini masih dalam pertimbangan JPA, tapi saya sebutkan ni supaya kita dapat banyakkan lagi jururawat. Tak cukup. So jawatan tu ada, kita fleksikan saja. Ada 2,775 jawatan jururawat masyarakat U19 yang kosong. Sebab sekarang ni kita tak ada lagi new JM. No more, tak ada jururawat masyarakat baru. So kita minta SPA fleksikan jawatan tu. Just change the jawatan /U29. So kita boleh ambil ramai lagi daripada sama ada Institut Latihan KKM ataupun kolej swasta. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian 25th Joint Malaysia-Singapore Nursing Conference 2022 di Hotel Tissel, Johor Bahru. Berdasarkan unjuran, pewujudan sebanyak 226 jawatan jururawat grade U41, 42, 44, KKM akan menguruskan pelantikan tetap dan menawarkan kenaikan pangkat kepada pegawai yang layak mengikut tahun berkenaan. Untuk rekod, kadar nisbah jururawat dengan pesakit di Malaysia pada tahun 2020 ialah 1:302 dan jumlah itu semakin baik pada tahun 2021 dengan kadar nisbah 1:297. Namun masih belum memenuhi sasaran pertumbuhan kesihatan sedunia WHO iaitu 1:200. Polis tidak menerima sebarang permohonan daripada Parti Ikatan Demokratik Muda untuk menganjurkan perhimpunan di Dataran Sogo pada Sabtu ini. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Nordel Han Yahya berkata, tiada sebarang notis pemakluman mengikut peruntukan undang-undang yang dibuat daripada parti itu. Dalam masa yang sama, Nordel Han menegaskan tindakan bakal diambil sekiranya parti itu tetap mengadakan perhimpunan tersebut. Tambahnya, polis juga telah menasihatkan pihak tersebut untuk tidak meneruskan perhimpunan berkenaan. Muda pada Rabu menyatakan hasrat untuk mengadakan perhimpunan pada Sabtu bagi membantah PRU diadakan pada musim tengkujuh tahun ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Sinar Awani bersama saya Zulfitri Yusof dan berikut adalah fokus kami untuk 30 minit yang seterusnya. Sultan Nazrin bimbang, rasuah pada skala sangat bahaya. Laporan kesihatan Najib, KKM terikat etika kerahsiaan. Orang Melayu mula berubah akibat ketagih kaya amal rasuah, kata Musa Hitam. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah amalan rasuah di negara ini disifatkan berada pada skala yang membahaya berdasarkan teguran laporan Ketua Audit Negara secara berulang kali dan pelbagai penemuan dalam jawatankuasa kira-kira wang negara PAC. Titah baginda, semua pihak wajib bersifat berani mengakui berhubung realiti sedang berlaku amalan rasuah pada skala yang membahaya berdasarkan teguran dan penemuan berkenaan. Baginda bertitah di Majlis Pelancaran Buku Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu, perlunya disegerakan transformasi moral etika di Shah Alam. Oleh yang demikian,
kita tidak boleh memandang ringan, bersifat leka, memilih melakukan penafian, memikirkan segala justifikasi, bersilat dengan segala helah, mahu menidakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan mata. Penilaian keadaan rasuah wajib dilakukan secara jujur, secara ikhlas, secara objektif, secara fakta, dijadikan bukti bahawa kita sangat serius mahu membendung, malah berhasrat mahu memerangi dan menghapuskan rasuah. Kita wajib bersifat berani mengakui realiti sedang berlakunya amalan rasuah pada skala yang membahayakan. Berdasarkan berulang kali teguran yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara dan pelbagai penemuan jawatankuasa kira-kira wang negara. Kementerian Kesihatan terikat untuk mematuhi tata etika kerahsiaan pesakit di bawah Akta Perubatan 1971 pindaan 2012. Justru, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, laporan kesihatan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hanya boleh dikemukakan kepada mahkamah sekiranya diarahkan oleh badan perundangan itu. Jelasnya, Najib dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan oleh pakar perubatan susulan Perintah Mahkamah Tinggi pada 12 September lalu susulan keadaan kesihatannya tidak memuaskan dan ini selaras dengan Seksyen 37 Akta Penjara. Penyiasatan klinikal, perawatan dan pemantauan telah dijalankan oleh pihak KKM dan laporan perubatan akan dikemukakan kepada mahkamah atas perintah mahkamah. Namun pada masa yang sama, KKM mempunyai tanggungjawab mematuhi tata etika kerahsiaan pesakit di bawah Akta Perubatan 1971 pindaan 2012. Sejak beberapa hari lalu tersebar di media sosial, dakwaan mengatakan layanan istimewa diberikan terhadap Najib yang dirujuk dengan nama kod merpati. Dakwaan itu antaranya membabitkan pengubahsuaian ruang penjara untuk Najib. Selain laporan beliau dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur minggu lalu dan Hospital Rehabilitasi Ceras semalam kerana masalah kesihatan. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes penyelewengan dana 42 juta ringgit SRC International Sendirian Berhad. Rasuah mula meresap ke dalam jiwa dan minda orang Melayu apabila berlaku perubahan gaya hidup yang lebih mementingkan kebendaan. Menurut bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam, pada awalnya orang Melayu hanya mementingkan gaya hidup yang sederhana dan mementingkan kerohanian. Namun jelas beliau, perkara itu berubah apabila dasar negara yang mahu mengubah nasib orang Melayu akhirnya disalahguna. Yang penting kita harus ingat ialah yang pertama, orang-orang Melayu tak faham apa korupsi. Mula-mula kita mencapai kemerdekaan, passion kita di dalam soal kemerdekaan. Orang Melayu nak hidup ikut cara ajaran agama, konsepnya senang. Be a good Malay. Dalam agama, sembahyang, mengikut amalan-amalan yang tidak menyusahkan dalam masyarakat. Selepas itu kita dapat kemerdekaan. Orang Melayu tertinggal di kalangan pucuk pimpinan yang sedar. Dan hasil daripada itu kita mewujudkan dasar ekonomi baru. Orang-orang Melayu daripada spiritual beings kepada manusia yang cuba memulakan perlunya kita
mahu to want to demand what is known as materialism. Itulah permulaan pengalaman kita di dalam proses yang dikenal sebagai korupsi. Musa berkata demikian ketika diminta memberi pandangan menerusi satu wacana selepas pelancaran buku korupsi dan kemunafikan dalam politik Melayu perlunya disegerakan transformasi moral etika. Dan ini pula apa yang berlaku di China. Sekiranya menteri terbabit dengan rasuah dan juga salah guna kuasa. Bekas Menteri Undang-Undang China dijatuhkan hukuman mati selepas didapati bersalah atas tuduhan rasuah dan menyalahgunakan kedudukannya. Kesalahan itu termasuk membantu menyembunyikan aktiviti jenayah yang dilakukan abangnya yang menjalankan aktiviti haram. Penyiar tempatan CCTV sabitan terhadap Fu Zhenghua melaporkan bilangan pegawai atasan yang jatuhi hukuman sama meningkat selepas Presiden Xi Jinping mengambil alih pentadbiran pada akhir tahun 2012. Fu mengaku bersalah menyalahgunakan kedudukannya sebagai menteri dan ketua polis Ibu Negara China Beijing pada 2005 sehingga 2021. Menurut China Daily pada Julai, sebagai balasan kepada perlindungan tersebut, Fu didakwa menerima wang suapan dan harta berjumlah 117 juta yuan. Pakatan Harapan PH sukar melakukan reformasi ketika 22 bulan pentadbiran kerana diketuai oleh seorang yang tidak berminat melakukan perubahan. Pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan perkara itu dapat dilihat selepas beberapa bulan gabungan itu mentadbir, politik Malaysia kembali kepada isu perkauman. Beliau menjelaskan terdapat siri pertemuan tertutup dengan beberapa menteri dan pemimpin Melayu dilakukan membuktikan perkara yang sama. Right. You're partly right to say that the Pakatan Harapan government in the 22 months, at least in the initial part, were not really prepared. But I think the problem is that it's not led by a reformer. And after some months, it was proven that he was part of the conspiring to bring back these racial issues in particular. I mean, Mahathir does not use religion as much, but then racial, including, I said, the Congress and some of the rhetoric. And then some private meetings with Malay ministers and Malay leaders dealing with the Malay issues. So, you are right. Partly, we tried to effect reform, but it was half-hearted because the Supremo at that time was not committed to the reform. Mesyuarat Kabinet pada Rabu ada berbincang mengenai pilihan raya umum ke-15 PRU15, namun fokus perbincangan lebih terarah kepada isu banjir. Perkara itu disahkan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan ketika diminta mengulas mengenai hasil pertemuan jemaah menteri semalam. Kita Kabinet semalam, walaupun ada sentuh sedikit PRU, tetapi semua ahli-ahli Jabatan Menteri lebih fokus kepada bencana dan sebagainya. Sebab kebajikan rakyat lebih penting daripada pilihan raya. So, maka lebih dirancang menghadapi musim banjir dan sebagainya. Lebih kepada, sebab kita ada pengalaman tahun lepas. Ramai pemimpin-pemimpin telah di luar negara yang tidak dapat mengatasi isu banjir di Raja Agam ni, Seri Muda dan sebagainya. Sebab Seri Muda tu luar jangkaan kita. Memang kerajaan sedia untuk kawasan-kawasan yang biasa banjir di seluruh dunia. Tetapi Seri Muda tu di luar jangkaan. Itu sedikit kelewatan. Maka kali ini kita dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi bencana. Ujarnya tiada keputusan dibuat mengenai tarikh pilihan raya, tetapi lebih kepada persediaan setiap kementerian dalam menghadapi bencana banjir diramalkan hujung tahun ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri Hari Bertemu Pelanggan bersama Menteri Sumber Manusia di Ibu Pejabat MIC pada Khamis. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan memaklumkan beliau akan membawa isu PRU15 ke dalam mesyuarat Kabinet semalam. Bagaimanapun, sehingga kini tiada sebarang maklumat mengenai perbincangan itu dikeluarkan kepada media. Seketika nanti, petani suarkan hak
bajet 2023. Menjelang pembentangan bajet 2023 7 Oktober depan, ramai pihak mengharapkan kerajaan dapat memberikan perhatian melalui inisiatif-inisiatif ke atas sektor masing-masing. Tinjauan astroawani di sekitar daerah Padang Terap dan Pokok Sena Kedah mendapati rata-rata penuri getah dan pesawah menzahirkan harapan tinggi kepada kerajaan yang dipimpin Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk tidak meminggirkan golongan berkenaan. Saya harap belanjawan tahun ini dapatlah menstabilkan harga getah yang paling rendah lah buat masa ni. Tak sampai pun RM3. Tu untuk memang susah lah kita hidup di kampung ni. Tambah-tambah lagi kita ni ramai yang bekerja sebagai pekerja. Tak punya kebun sendiri. Cuma motong pokok orang bawah saja. Saya harap kerajaan ambil serius lah benda ni. Buat masalah ni kira teruk lah bagi para penoreh ni. Tambah-tambah musim hujan ni, kalau dalam sebulan tu boleh motong pun dalam 2-3 hari saja. Kalau nak kira gaji bulan memang kita tak boleh nak kira gaji bulan lah. Bermakna harga sekerak lah ni dia turun cukup lama. Naik 2 sen, 3 sen. Lepas tu kalau turun, kadang-kadang sampai sekupang. Kan? Dia kata pasal apa? Hang tak jual kemarin naiklah RM2.5. Hari ni turun RM2.3. Kan? Dengan kemarin ni 2 kupang turun. Kalau 100 kilo dah apa? RM20 dah. Yang tu pun kita kata boleh dah beras tambah tak banyak lah kan. Boleh nak kata beras 10 kilo ni dapatlah. Untuk belanjawan ini, para petani lah, khususnya para petani amat mengharapkan suatu peruntukan yang lebih diberi kepada agensi Jabatan Pertanian ini supaya kita dapat melaksanakan benda-benda yang tampung, benda-benda yang terlalu mendadak mahal lah ni. Contohnya kita kata seperti racun, input bahan pertanian semua naik. Jadi dengan kadar kenaikan peruntukan tu kita tengok tak memadai dengan apa-apa yang kita nak usaha di kampung ni. Ya, daripada segi itu kita juga mengharapkan kerajaan untuk lebih turun kepada petani-petani di kampung lah untuk tengok segala masalah. Kebanyakannya daripada segi saliran kita pun kadang-kadang tu tak cukup baik. Sampai kadang-kadang kita terpaksa tanggung hutang hanya kerana ayat tak sampai begitulah. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan, Titah Perangi Rasuah. Sultan Nazim menyeru supaya lebih ramai berani tampil menggemakan mesej memerangi rasuah. Selepas ini, dalam setahun 500 PhD. Kenapa seorang ini ada masalah? Kementerian Pengajian Tinggi KPT terus berusaha menempatkan Malaysia sebagai destinasi hub pendidikan tinggi global menjelang 2025. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata inisiatif ini dapat direalisasikan dengan usaha universiti-universiti tempatan dengan melaksanakan pelbagai kerjasama bersama dengan universiti antarabangsa. Jelasnya, inisiatif ini sekaligus membolehkan lawatan ke negara-negara lain untuk menandatangani memorandum persefahaman MOU dan memorandum MOA antara institusi pendidikan tinggi IPT Malaysia dan rakan sejawat antarabangsa. The North Star of Malaysia's higher education is the Malaysia Education Blueprint for Higher Education 2015-2025. And alongside with the blueprint, we also have an internationalization policy for higher education. And the combination of this, as well as several other policies, aids us in providing quality education, which is the 4th United Nations Sustainable Development Goals. Beliau berkata demikian selepas program libat urus Menteri Pengajian Tinggi bersama duta-duta wanita luar negara Malaysia.
Sementara itu, Nuraini berkata pengantarbangsaan pendidikan tinggi di Malaysia ternyata memberi pelbagai manfaat. Katanya ia termasuk kepada akademik, budaya, sosial dan ekonomi. Sekian Awani 745 dan juga Sinar Awani. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman mikrointeraktif astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Zulfitri Yusof. Salam hormat.